قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث 323 حديث مرفوع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أفلا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala juga pada malam ini kita sambung bacaan kitab Al-Adabul Mufrad jilid kedua versi terjemahan. Kita berhenti hari itu di babun namam, bab pada menyatakan satu sifat madlemah, iaitu sifat mengadu domba. Kita panggil dengan istilah lain jadi batu api. Kita dah baca satu hadis. Sebelum daripada ini, hadis 322, Nabi sebut orang yang mengadu domba ini la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Cuma dah sebut dah sebelum daripada inilah, makna tak masuk syurga tu, tak masuk syurga bersama dengan orang-orang yang awal. Bukan maknanya tak masuk syurga langsung, kecuali dia tak masuk syurga kalau dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Maka terkeluar daripada Islam lah. Allah mengatakan mengadu domba ni hukum dia haram. Tiba-tiba kita ataupun siapa-siapa menghalalkan hukum mengadu domba, maka terkeluarlah dia daripada Islam. Bila terkeluar daripada Islam, apa yang Nabi sebut la yadkhulul jannata tu maknanya tak masuk syurga betul. Maknanya duduk dalam neraka lah dia. Adapun kalau kita faham hadis Nabi kata tak masuk syurga orang yang mengadu domba ni, tapi dia masih ada iman, masih lagi beramal ibadat, cuma dia suka mengadu domba, maka orang ni tak masuk syurga bersama dengan orang-orang awal, ataupun bersama dengan orang-orang yang berjaya masuk syurga awal-awal lagi. Adapun dia taklah, kena selesai dulu, boleh jadi ke neraka dulu, barulah masuk ke syurga. Itu maksud la yadkhulul jannata qattatun. Kemudian pada malam ni satu hadis daripada Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Perawi dia seorang perempuan, nama dia Asma binti Yazid. Apa kata Asma? Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi tanya para sahabat dia, ala ukhbirukum bi khiyarikum, mahukah aku bagi tahu kepada kalian tentang sebaik-baik orang antara kalian? Maknanya kalau mu nak jadi orang baik, aku nak bagi tahu orang yang macam mana. Maka para sahabat kata, bala ya Rasulullah. Nak sangatlah sahabat ni jadi orang baik.
Sebab apa? Jadi orang baik boleh duduk sekali dengan Nabi. Jadi orang baik boleh masuk syurga. Jadi sahabat mengimpikan sangatlah nak masuk syurga, nak duduk sekali dengan baginda dan para sahabatnya. Jadi nak duduk dalam syurga tu kena jadi orang baik, sebab Nabi adalah mulia-mulia ataupun penghulu kepada segala orang-orang yang baik. Jadi Nabi beritahu cara nak jadi orang yang baik ni ialah Nabi kata qalu bala qala allazina idza ru'u dzukirallah. Nabi kata sebaik-baik orang antara kalian ni, Nabi kata mereka yang apabila dilihat akan mengingatkan kepada Allah. Terlebih tu. Bila orang tengok seseorang tersebut akan menyebabkan kita teringat kepada Allah Ta'ala. Kalau orang tengok kita tak ingat pada akhirat, tak ingat pada Allah Ta'ala, ingat pada dunia, tu ciri-ciri orang yang baik. Kata Syekh Muhaddis Ad-Dihlawi menghuraikan hadis ni, dia kata apa? Bila tengok seseorang itu dan seseorang itu mengingatkan kita kepada Allah ataupun mengingatkan kita kepada akhirat ataupun kepada kebaikan, zahirnya tanda-tanda tersebut pada seseorang itu, yakni pada wajah dia adalah kerana sima al-ibadah. Kerana kesan daripada ibadat. Kesan daripada ibadat yang dilakukan itu menyebabkan bila orang tengok si fulan bin si fulan mengingatkan orang lain tu kepada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, tanda-tanda yang ada pada mereka tu. Pada mana? Di wajah-wajah mereka. Kesan daripada apa? Min atharis sujud. Kesan daripada sujud tunduk mereka kepada Allah Ta'ala. Sehingga zahir di wajah boleh nampak ni ahli ta'ah ni. Ni orang soleh ni. Ni orang baik ni. Kita tengok dia tu menyebabkan kita bermotivasi untuk beribadat pada Allah Ta'ala. Kita tengok dia menyebabkan kita ingat kepada Allah. Hati kita yang lalai jadi ingat pada Allah Ta'ala. Ni Nabi kata, khiyarukum, orang yang baik di kalangan kamu. Ataupun sebaik-baik orang di kalangan kamu. Orang yang macam ni kita nak duduk. Sebab menguntungkan kita. Bila kita duduk dengan dia, ingat pada Allah. Kalau kita duduk seorang, kita lupa. Kita tak ingat pada Allah Ta'ala. Bagaimana yang saya pernah sebut kisah seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah ni bila dia duduk dalam majlis Nabi, dia cerita, bila Nabi cerita tentang syurga dalam majlis tu, maknanya dalam majlis, supaya majlis kita ni lah Nabi mengajar, beritahu tentang syurga ni macam mana, ada berapa dalam syurga ni, nikmat-nikmatnya dan sebagainya. Maka kata Hanzalah, syurga ni umpama duduk depan mata dah waktu aku dengar Nabi beritahu. Begitulah juga bila mana Nabi cerita tentang neraka. Maka seolah-olah neraka ni duduk depan mata. Sebiji ada depan mata. Supaya tengok TV yang zaman kita sekarang ni. Maknanya hasil daripada Nabi cerita tu. Tapi dia kata, bila aku balik duduk dengan anak beranak, duduk dengan anak bini, kemudian balik buat kerja, bekerjalah, maknanya hilang perasaan tu. Perasaan yang nampak syurga, ingat syurga, takut neraka, tu dia kata hilang bila aku sibuk dengan anak bini, bila aku sibuk dengan kerja. Tu yang dia keluar daripada rumah berasa tak sedap hati.
Sebab apa? Jiwa dia berubah-ubah. Duduk dengan Nabi rasa lain, balik rumah rasa lain. Menyebabkan dia pergi cari Nabi, nak beritahu kepada Rasulullah, di mulut duk sebut nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah munafik dah, dia kata. Waktu duduk dengan Nabi lain, waktu duduk di rumah lain. Supaya kita duduk surga agak juruh kita panggil. Baiklah kita, solehlah kita duduk surga. Tapi duduk kedai kopi jawab dia tajuk depan nanti. Mengadu domba salah satu daripadanya depan nanti, dengar benda-benda yang tak patut kita cerita pun kita cerita pada orang lain juga. Tu depan nanti keburukan-keburukan yang nafsu kita suka sangat tu. Menyebarkan cerita-cerita yang tak baik tentang seseorang tu sangat digemari oleh nafsu. Agama larang tapi nafsu suka. Nak buat ke tak nak buat? Tu saat duduk dalam majlis tak buat sebab apa? Kita duduk dengar peringatan daripada Quran, daripada hadis. Tapi bila keluar daripada majlis ilmu, maka marilah perangai-perangai jahat kita. Sebab tu kena berdampingan dengan ilmu, dengan orang-orang yang soleh, supaya apa? Kita boleh tumpang ilmu dan kesalehan tersebut. Kita tak soleh dah, tapi nak jadi orang soleh kena tumpang kesolehan orang lain. Boleh tiru sikit-sikit orang soleh, baru kita jadi orang yang soleh. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi para sahabat dia. Nabi kata, nak tak kalau aku khabarkan pada kamu juga bisyirarikum, seburuk-buruk orang antara kalian. Ni sejahat-jahat pula. Tadi sebaik-baik, maknanya orang boleh tumpang walaupun dengan melihat wajah dia je. Tak dengar dia bercakap lagi. Kalau dengar dia bercakap, maknanya lebih daripada itulah kita dapat manfaatnya. Macam kita duduk dengan masyayikh kan. Kita duduk dengan para guru, tok-tok guru, ulama-ulama besar. Kita duduk dengan dia orang tu, hati kita dah rasa ingat pada Allah, ingat pada akhirat, teringin nak buat amal macam mereka juga. Tu belum lagi dia bercakap. Bila dia bercakap, banyak lagi lah manfaat yang kita dapat daripada dia. Yang kita tak tahu, kita boleh tahu. Yang kita tertanya-tanya, dia boleh jawab pertanyaan kita. Menyebabkan banyak lagi manfaat bila dia buka mulut cakap. Dia buka mulut mengajar. Kita boleh tumpang ilmu dia. Kita boleh tumpang kebaikan dia. Kita boleh tumpang nasihat dia. Tu untung duduk dengan orang-orang yang soleh. Tapi kalau duduk dengan syirarikum, dengan orang-orang yang buruk di antara kamu ni, siapa pula Nabi nak cerita ni? Yang buruk di kalangan kamu ni ialah, Nabi kata, al-masya'una bin namimah. Al-masya'una ni orang ngaji lughah, orang ngaji bahasa dipanggil sirah mubalaghah litakthir. Satu lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan keterlampauan, banyak kali mengadu domba. Itu maknanya masya'una bin namimah. Kalau sekali dia tak panggil masya'una lah. Ini maknanya tabiat jahat dia ni. Kalau temu dengan dia mesti ada cerita pelaga orang. Badi batu api pada orang ni dengan orang ni, A dengan B. Ni masya'una bin namimah. Satu, Nabi kata ni seburuk-buruk manusia. Al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang ni dia merosakkan hubungan yang baik yang sedia ada. Mufsid ni maknanya mufarriquna bainal ahibbah. Dia merosakkan hubungan yang ada kasih sayang di antara individu, masyarakat yang ada pada satu-satu tempat tu. Dia mufarriqun. Dia yang memecah belahkan. Dia yang merosakkan. Ni seburuk-buruk manusia. Dan Nabi kata al-baghunal bura'a al-'anat.
Dan orang yang mengharapkan kebinasaan kepada orang-orang yang baik. Ni orang baik, tapi kita laknat dia. Sebab apa? Kita benci. Tak satu idea dengan dia, tak seideologi dengan dia. Padahal dia orang yang ada iman, orang baik, tapi kita mengharapkan kehancuran pada dia. Kita mengharapkan berlaku itu ini pada dia. Ni al-baghun al-bura'a al-'anat. Tiga ni Nabi kata sejahat-jahat manusia. Duk mana pun orang tak suka ni jenis ni. Jenis belaga orang ni. Jenis memecah belahkan orang yang duduk elok-elok, kita pecah belahkan dia. Orang tak suka duk mana-mana pun. Selagi orang tak tahu hati perut kita, tak apalah. Orang sukalah, orang sanggup duduk sekalian kita. Tapi bila orang kenal hati budi kita, dalam perut kita macam mana, tak ada orang nak berkawan lah dengan macam ni. Selagi mana kalau kita ibarat maknanya selagi tak berbau benda tu, orang boleh duduk. Tapi bila berbau, perangai jahat dia ni. Tadi dia bercakap dengan si A lain, dia cerita pada si B lain pula. Maknanya orang kenal perangai, orang tak nak lah, orang tak suka jenis perangai macam ni. Sebagaimana tabiat semula jadi kita pun Allah Ta'ala letak tak suka, agama lebih-lebih lagi. Tak suka pada orang ni. Bahkan Nabi kata sejahat-jahat manusia. Duduk dalam keadaan bersifat dengan sifat melaga-lagakan orang. Baik, habis bab nama. Malam ni sambung lagi sikit lagi. Babu man sami'a bi fahishatin fa afshaha. Yang ni saya sebutkan tadi ni, nafsu suka ni. Nafsu kita suka. Dapat satu cerita aib orang. Suka sangat kita kongsi. Sekarang ni kongsi lebih besar lagi. Dulu boleh kongsi bila bertemu dengan si fulan bin si fulan. Sekarang ni duduk atas katil sebelum tidur jadi. Duduk atas katil sebelum nak tidur. Masuk dalam grup. Poh gambar kau. Ataupun tulis kau ayat-ayat dan sebagainya. Jadi sekarang ni lebih senang untuk buat dosa. Begitulah sebaliknya, bila lebih senang untuk buat dosa sekarang ni, nak buat pahala pun senang juga. Maka pilihlah nak buat yang mana, dosa ke pahala. Baik. Jadi bab ni ialah pada menyatakan orang yang mendengar suatu kekejian, lalu dia menyebarkannya. Sedangkan hadis Nabi cerita man satara mu'minan, siapa-siapa yang tutup aib seseorang mukmin, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan tutup aib kita di akhirat nanti. Itu kelebihan kita menutup aib seseorang mukmin. Aib kita yang banyak, yang kita tak nampak ni, yang kita tak sedar ni, Allah Ta'ala tak bongkar. Ataupun tak tunjuk pada kita ataupun pada orang ramai di akhirat nanti. Sebab kita tutup aib yang ada pada orang lain. Bila kita tutup aib yang ada pada orang lain ni, dalam kita tak sedar, sebenarnya kita mengambil sifat Allah Ta'ala. Salah satu daripada nama Allah Ta'ala ialah As-Sattar. Sattar ni, kalau kita panggil, orang Arab dia panggil sitar. Ni yang hijau ni dipanggil sitar ni. Yang hijau, yang kuning, campur dengan hitam tu dipanggil sitar. Sitar ni kita terjemah langsir. Langsir. Langsir ni guna untuk apa? Untuk tutup rumah kita. Daripada apa? Daripada orang luar tengok sampai ke dalam rumah kita. Daripada cahaya matahari yang panas terik masuk dalam rumah kita. Daripada apa? Orang nampak apa yang berlaku dalam rumah kita bila kita buka lampu. Tu tujuan kita pasang sitar tu. Sama ada sitar tarik gini, kau tarik daripada atas ke bawah, kau tak kira lah. Dia nama sitar. Tujuan dia ialah menutup. Maka Allah Ta'ala ni salah satu daripada nama dia ialah Sattar. Yang maha menutupi. Sebab tu kita ni bukan tak ada dosa kita ni.
Banyak dosa kita ni. Takut tak sedar yang kita ni banyak dosa. Sebab banyak dosa ni lah kita duk mari masjid, mari surah, dengar orang ngajar, buat amal tu, buat taat ni. Apa amal zikir tu, zikir ni, istighfar dan sebagainya. Sebab nak suruh hapuskan dosa-dosa kita lah. Tapi dalam banyak-banyak dosa yang kita buat tu, orang kadang-kadang tak tahu kita ni ada dosa. Bahkan kadang-kadang orang tengok kita, orang muliakan kita. Ni orang kaki masjid, mari dah. Orang jemput pergi rumah dia. Sebab apa? Sebab dia tahu ni orang-orang soleh ni, mari daripada surau, mari daripada masjid. Jemputlah ke rumah kita, malam ni kita buat doa selamat. Dia suruh orang surau lah baca doa. Dia tak baca sendiri sebab apa? Dia tahu orang surau ni orang soleh, orang baik. Cuba kalaulah Allah Ta'ala bongkar, tengok, perzahirkan, tunjuk di dahi kita ni tertulis segala maksiat dosa yang kita buat hari ni. Tak ada orang rasanya nak dengar kita mengajar. Tak ada orang rasanya yang duduk serumah dengan kita. Kalaulah kejahatan kita ni jenis keluar bau dia, macam bau najis tu, tak ada orang nak mari rapat dengan kita. Tapi sebab Allah Ta'ala tutup, maka tak ada siapa-siapa tahu sejarah hitam zaman jahiliah kita. Kita ni orang kaki masjid. Boleh jadi baru 2-3 tahun ni je berjinak dengan masjidnya. Lepas daripada kahwin, mulalah berjinak dengan masjid. Ada orang gitu kan? Sebelum dia kahwin, dia kaki motor. Duk main motor dengan member-member. Tapi bila kahwin dia jadi celek mata sikit. Sebab apa? Dah ada bini dah. Lepas ni dah ada anak pula. Takkanlah nak duduk dengan bini, nak duduk dengan anak dalam keadaan jahil. Kita tak erti bini, tak erti anak pun nanti tak erti juga. Tu yang dia jadi mari mikir. Dia pergi masjid, ngaji, duduk surau, dengar. Zaman jahiliah kita tak ada siapa-siapa tahu. Allah Ta'ala tak perzahirkan pun. Cuba kalau Allah Ta'ala zahirkan, tak ada orang nak duduk lah dengan kita. Tapi itulah, Allah Ta'ala tunjuk perangai dia yang satar tu maha menutupi. Sehingga orang hormat kita. Kalau tu guru pula kat, siapa orang bersalam, cium tangan. Siapa bersalam tak cukup dengan cium tangan, minta tu guru tolong doa. Allah, kepala tu guru pun letak atas tangan dia, atas kepala doa. Tak di dada doa. Cuba kalau orang tahu apa dosa yang ada pada tu guru. Sebab tu guru tak maksum, Nabi je yang maksumnya. Bukan sebut tak maksum tu tak boleh ikut tu guru, tak boleh ikut tu ulama. Tidak, ni nak bagi tahu. Andai Allah Ta'ala zahirkan dosa-dosa kita, maknanya tak ada orang nak duduk dengar. Dia ni cakap saja je. Sebab apa? Tertulis di dahi. Dia ni hanya bercakap saja. Bercerita saja dalil Quran hadis lah. Kalau sekarang dia bercakap lah. Tapi bila dari sudut praktikal, dia sendiri pun tak buat juga. Dia sendiri pun duk cerita aib orang juga. Dia sendiri pun duk mengumpat juga. Keluar di dahi ni macam yang ada di skrin TV tu. Lalu waktu nak masuk isyak dah pukul 7.56 dah. Contoh. Lalu tulis itu ialah ni pengumpat. Contoh. Pengumpat, pengadu domba, penitu, penini dan sebagainya. Tak ada orang nak duduk lah dengan kita. Tak payah pergi jauh lah. Laki bini. Kalaulah benda yang ada dalam hati kita sebagai suami, ataupun yang ada dalam hati bini sebagai isteri, perempuan kita tu sebagai isteri tu, keluar di dahi. Tak duduk sekali, tak tidur sebatang. Sebab apa? Sebab katakanlah bini kita duk teringat lagi kepada ex-boyfriend dia dulu. Kan ada cerita sekarang ni dalam TV. Ex-boyfriend ke apa tuan-tuan? Saya tak ingat tapi duk tengok iklan dalam TV gitu lah. Cerita salah satu daripada tajuknya ialah ex-boyfriend. Apalah tajuk dia gitulah. Lebih kurang dia. Cuma nak sebutnya, andai si suami ni boleh tahu apa yang ada dalam hati isteri dia. Nak ke dia duduk dengan bini dia yang tak kasih pun pada dia?
Kalau aku tahulah mu ni sekadar ni je, aku tak kahwin dengan mu. Ada benda tu dalam hati bini kita kan, katakan dah. Jawab dia, kita kecil hati, kita terasa hati. Ginilah kalau awak nak balik pada ex-boyfriend awak, saya cerai lah awak. Kalau tahu, tapi sebab tak tahu benda tu, Allah Ta'ala tak zahirkan. Padahal bini kita sebelum kahwin dengan kita, berapa orang dah laki dia. Dulu bercinta zaman sekolah rendah dengan kawan ni. Masuk sekolah menengah dengan kawan ni pula. Zaman universiti dengan kawan ni pula. Zaman kerja dengan kawan ni pula. Tapi dah mak ayah nak kahwinkan dengan orang lain. Pak orang dah yang dia lebih kasih rupanya banding dengan kita. Tu kalau tahu jawab dia tak duduk sekali. Gitu juga kalau isteri tahu suami dia. Duk tengok kepada janda yang buat tom yam. Lawa dia kata janda tu. Bini aku tak lawa lah sekarang ni. Kalau dia tahu benda tu duk main dalam hati, kecil hati dah dia. Tapi sebab Allah Ta'ala ni maha menutupi, menyebabkan tak ada siapa-siapa tahu perasaan jahat yang ada dalam hati kita. Keburukan yang pernah kita lakukan. Apatah lagi Allah Ta'ala ajar pula melalui lisan Nabi. Suruh apa? Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku temu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang patut aku baca? Nabi pun ajar pada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau kama qala. Nabi ajar doa tu. Maka ulama pun bahaslah antara afu dengan maghfirah. Apa beza? Melayu terjemah pengampunan dua-dua. Sesungguhnya engkau maha pengampun, ghafur. Maghfirah pengampunan. Engkau bersifat dengan afu. Engkau bersifat dengan maha mengampun. Apa beza di antara ghafur dengan afu? Maghfirah dengan apa? Dengan pengampunan yang menggunakan kalimah afu ni. Maka ulama kata afu ni maknanya Allah Ta'ala ampun sampai tahap hapus. Tak ada dalam suratan amal kejahatan kita. Tengok Allah Ta'ala ajar. Sebab apa? Nak tutup lah. Nak tutup biar sampai ke akhirat. Tak ada siapa-siapa nampak kejahatanmu buat dulu di dunia. Tapi kalau sekadar maghfirah, sekadar sifat ghafur Allah Ta'ala ampun dosa. Sangat-sangat mengampun juga. Tapi dalam suratan amal ada. Tu yang istimewa Ramadan ni. Tak minta dengan maghfirah saja, tapi minta dengan pengampunan yang bernama afuwun. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Dahlah mu ni bersifat dengan maha pengampun sehingga kau sanggup hapuskan kejahatan yang ada dalam suratan amal. Mu suka pula. Payah gitu. Dahlah dia ni bersifat dengan maha pengampun. Lepas tu suka pula mengampun. Kalau ada sifat saja tak suka tak jadi. Ada sifat suka pula mengampun. Tunggulah. Tunggu hamba minta. Bila hamba tu minta saja pengampunan, habis dihapuskan dosa-dosa tersebut hatta dalam suratan amal. Maknanya kita pergi di akhirat, dosa kita tak ada dalam suratan amal. Tak ada lah malu. Bila dibuka, dibaca, dibentang, diperlihatkan, mana dosa yang aku buat dulu? Kita akan ingat belakang. Tak ada dah istilah pada masa tu tak ingatlah ya Allah. Nyanyuklah pada masa tu. Tak ada, ingat belakang. Daripada mula kita balik, kita ingat belakang dosa-dosa yang kita buat. Tapi bila kita tengok dalam suratan amal tak ada. Sebab apa? Sebab sifat apu yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu perangai Allah Taala. Sebab tu ulama tasawuf suruh kita takhallaqu bi akhlaqillah. Bersifatlah oleh kamu semua dengan akhlak Allah Ta'ala. Salah satu yang sesuai dengan tajuk kita ni ialah bersifat dengan sifat sattar, menutupi aib seseorang. Aib orang yang melakukan dosa tidak secara terang-terangan ni maksud dia sini. Kalau dia dalam kategori al-mujahirin, orang yang melakukan dosa secara terang-terang. Apa maksud terang-terang? Dia buat dosa, kita tak nampak pun. Tapi dia pergi cerita. Semalam aku minum. Dengan bangga dia cerita. Sedap juga rupanya agak ni. Patutlah orang kafir duk minum pun. Marah orang pula guna kafir ni.
Patutlah orang non-Muslim pun suka sangat minum arak ni. Sebab sedap rupanya. Dia bangga pula. Esok aku nak minum lagi. Yang jenis macam ni. Jenis mujahirin ni dipanggil ni. Orang yang buat dosa, tak rasa bersalah, rasa bangga pula, pergi cerita pada orang lain. Yang ni kita cerita pun tak apa. Sebabnya, sebab dia dah menjatuhkan diri dia sendiri. Dia sendiri dah menjatuhkan maruah dia dah. Sebab dia pergi cerita pada orang lain. Sedangkan dosa ni Allah Ta'ala tak suruh cerita pada siapa-siapa. Sebab tu zaman jahiliah kita, jangan cerita pada anak kita. Kita ni ada zaman gelap kita. Jangan cerita pada anak kita. Ayah dulu lagi teruk daripada mu. Cerita pada anak. Jangan cerita. Hatta pada siapa-siapa pun, pada bini kita, katakanlah kita dulu pernah, katakanlah takdir Allah Ta'ala, pernah berzina. Jangan cerita pada bini kita. Dia mari perangai baik sangat-sangat, jujur sangat-sangat. Saya nak cerita ni pada awak ni. Saya dulu pernah berzina. La haula wa la quwata illa billah. Agama tak ajar gitu. Zaman gelap kita habis setakat tu. Tutup. Bila kita dah sedar, dah insaf, dah jadi orang soleh, orang baik, tutup perkara yang dah berlaku. Tengok ke depan. Tengok ke belakang tu sekadar nak menginsafi diri. Aku ni ada dosa, ada salah. Lepas tu, tengok ke depan. Apa yang aku nak buat? Aku nak jadi orang soleh. Macam mana nak jadi orang soleh? Nak jadi orang baik, nak jadi ahli syurga. Macam mana? Dulu aku zaman gelap. Itu sekadar tengok nak menginsafi diri. Nak muhasabah diri. Adapun, ke depan tengok. Dipanggil apa istilah orang muda? Move on ke apa? Move on lah. Tak payah dah. Tengok-tengok belakang lagi. Ni dah duk cerita pada anak. Bila anak kita buat salah, ayah dulu teruk lagi padamu. Anak sedar. Kalau ayah teruk lagi, kita nak buat teruk sikit lagi ayah. Sebab tu tak diajar kita cerita. Cikgu-cikgu, jangan cerita kejahatan kita pada anak-anak murid. Ni kita duduk depan ni. Ada zaman gelap kita. Jangan cerita pada orang yang mendengar. Dia tak tahu. Kalau dia tahu, tak mari ngaji lah. Kita pun tak nak mari dah. Sedang molek. Maknanya kita tak mari. Demo pun tak nak belajar. Sedang molek. Ni nak ceritanya ialah perangai jahat yang tak dibuat secara terang-terang. Allah Ta'ala tak bagi. Kita sebar-sebarkan. Kebetulan katakanlah, kebetulan kita pergi ke lorong Haji Taib ke apa tuan-tuan? Di Kuala Lumpur ni lah, kita pergi ke lorong tu, tak ada apa pun, kita pergi beli barang contohnya. Terserempak dengan seorang jemaah kita di Surani. Baru keluar daripada tempat tu lah contoh dia. Buat apa lagi tempat macam tu, keluar daripada bilik tu pula, lorong tu pula, tangga tu pula. Kita tengok dia buat senyap-senyap tu. Maka kita jangan sebar. Jangan sebar, jangan pergi cerita kepada orang lain. Dia ni rupanya jahat. Aku tengok sendiri dengan mata kepala aku. Agama tak ajar kita. Kalau betul kita nak baiki dia, bukan dengan cara kita pergi cerita dah. Kalau betul kita nak baiki dia, kita boleh baiki sendiri, kita mau. Tak boleh. Pada siapa kita boleh cerita? Pada orang yang berautoriti. Kau dah tu ya? Siapa yang boleh ubah dia ni? Mak ayah dia. Pergi cerita pada mak ayah dia sekadar tu lah. Bukan pergi cerita pada orang pada jemaah-jemaah yang ada di surau semua, duk dengan orang ni cerita, duk dengan orang tu cerita. Tak selesai pun. Bahkan aib orang yang melakukan dosa tersebut tersebar. Sedangkan dia buat secara sembunyi-sembunyi. Bila dia buat secara sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala pun sembunyikan lagi. Allah Ta'ala pun tak perzahirkan. Kenapa pula kita nak menzahirkan? Sebab tu kalau kita betul-betul nak menasihati dia, tengok. Kita sendiri boleh nasihat. Kita mau dia. Kita sendiri tak boleh. Aku tak mampu berdepan dengan dia ni. Sebab apa? Dia ni jenis panah baran ni. Kalau aku kita mau dengan dia, silap-silap aku boleh menyakit. Maka nak cari siapa? Dia ada orang yang dia respect. Contohnya, siapa dia? Tok Ngulu. Contoh. Penghulu kawasan ni. Ataupun Tok Lebai kawasan ni. Pergi cerita pada Tok Lebai seorang tu sudah.
Maknanya kita dengan Tok Lebah tu ya. Saya mari cerita pada Tok Lebah ni, nak suruh Tok Lebah nasihat dia. Nasihat maknanya nak kebaikan berlaku kepada si fulan bin si fulan yang buat dosa ataupun buat maksiat tersebut. Pada orang tu, qadah tu, maknanya tak pecah. Maknanya yang tahu kita seorang, yang kedua tu kita bagi tahu sebab dia berautoriti. Qadah tu dia. Kalau kita terserempak dia ni orang jahat, curi motor contohnya. Curi motor, curi helmet dan sebagainya. Kebetulan kita keluar awal juga hari tu daripada masjid, daripada surau, tengok-tengok dia duduk ejak nak tarik motor curi. Lepas tu siapa yang berautoriti? Polis. Maknanya kita dengan polis lah. Tak ada lagi cerita pada orang ni, oh dia ni curi motor, dia ni curi motor. Kecuali kita tahu kejahatan dia ni, kalau tak cerita habis ni motor orang kampung ni. Cerita nak suruh beringat. Tak apa, kezaliman dengan tujuan nak suruh orang berhati-hati. Bukan nak memburukkan, nak menjatuhkan. Sebar seluah-luahnya. Tak ada buat apa pun. Sebar sesebar-sebarnya. Tu agama tak ajar. Agama ajar benda jahat, benda maksiat, kita boleh sebar, tujuan dia nak sekat kejahatan tersebut daripada terus berleluasa. Sebab tu kita ngaji kitab Penawar. Kalau tuan-tuan pernah baca kitab Penawar, 6 tempat dibenarkan kita bercerita, kita mengumpat tentang si fulan bin si fulan. Salah satu daripadanya orang zalim. Kita boleh pergi ngadu kepada siapa? Kepada penguasa. Kita boleh cerita nama dia, orang dia macam mana. Boleh cerita sebutir-sebutir. Sebab apa? Nak sekat kezaliman. Tapi orang yang berautoriti, begitu juga dengan pelaku maksiat. Boleh kita pergi cerita sebutir-sebutir, sebut nama. Bini katakanlah dizalimi. Agama tak ajar duk senyap rumah gitu. Kena pukul, kena dera, tak bagi makan, tak bagi nafkah. Agama tak ajar duk senyap gitu di rumah. Sebabnya suami kata syurgamu bawah tapak kaki aku. Agama tak ajar istilah tu. Bila kita tengok suami kita buat dosa, buat maksiat. Maksiat Tuhan tak suruh kita biarkan dia berleluasa ataupun berkekalan berlaku dalam rumah tangga kita. Kalau contoh rumah tangga. Maka apa yang perlu kita buat? Pergi ngadu. Pada siapa kita rasa boleh kekang maksiat yang dia buat ni, kejahatan yang dia buat. Pergi ngadu pada mak ayah dia. Sebab kita tahu anak dia ni takut kepada ayah dia. Pergi ngadu pada ayah dia. Ataupun ngadu pada qadi. Kalau kita tahu mak ayah dia kalau cerita kat, menyebelahi anak lah. Pergi ngadu pada qadi. Pergi ngadu kepada apa? Orang-orang yang dia respect dalam kawasan tu. Ngadu. Supaya apa? Supaya orang tu akan panggil nasihat. Bukan kita biarkan maksiat dengan apa? Berleluasa dalam rumah tangga kita. Apatah lagi kalau kita redha dengan maksiat, maksiatlah. Ar-ridha bil maksiat, maksiat. Redha dengan maksiat adalah maksiat. Tapi kalau maksiat jenis kita sakit, tak redha lah. Cuma kadang-kadang takut. Takut apa? Nanti kan aku nusyus. Dia lebih awal lagi nusyus pada kita. Bila dia tak bagi nafkah pada kita yang wajib, makan minum kita terbiar, dia derhaka pada kita dulu sebelum kita derhaka pada dia. Tu kena reti. Jangan ingat kita saja je nusyus. Suami pun ada nusyus juga. Bila dia tak bagi nafkah, dia tak tunaikan kewajipan dia, 4 perkara yang agama wajibkan kepada suami kena bagi pada isteri tu. Dia tak bagi, maknanya dia derhaka lah tu pada Allah Ta'ala. Maka berhak kita untuk mengadu. Supaya apa? Ada orang yang boleh nasihat. Kita nak nasihat, jawab dia kena sebiji, melekat di dinding gitu. Sebab apa? Dia orang sadar. Dulu kita berkenan pada dia pun sebab kesadaran dia. Tengok dia punya bahu. Sadar ni aku berkenan lah dengan dia. Jadilah bini. Tahu-tahu kesadaran itulah menyebabkan kita selalu melekat di dinding, kena lempang. Baru tahu sadar saja tak ada faedah. Nak sadar iman. Gitu. Sadar jasad dengan sadar iman sekali. Baru jadi manusia. Kalau sadar jasad saja tadi, dia nak sadar iman. Baru tak pergi Coldplay.
Kalau tidur pukul 9 pagi penuh dah di stadium. RM800 bayar lagi. Free tak mari, free. Hujan senyap tak mari lalu. Bulan depan tak mari dah sini. Nak bagi tahunya ialah 800 bayar lagi. Sebab apa? Nafsu suka. Sini nafsu tak suka. Benda yang membawa pada syurga, bawa pada Allah. Nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, walau free. Hujan sikit, wa alasan lalu. Komplain, hujan tak apa. Sebab apa? Aku minat sungguh dengan band ni. Aku minat sungguh dengan lagu dia. Tunggu. Na'udzubillah lah kita dihimpun dengan mereka. Dajjal tak mari lagi. Bau-bau dia mari dah. Bau-bau Dajjal siapa dah. Tengok siapa ikut, siapa tak ikut. Tu minta jauh kita daripada terikut. Orang-orang yang tak ada agama mesti akan tewas, akan kecundang. Sebab tu nak juga ada agama sikit. Lepas tu orang agama nasihat marah pada orang agama pula. Tu dah jadi akhir zaman. Ustaz tak pandang, ngaji dululah. Dia suruh ustaz pula ngaji. Zaman hari ni pelik sungguh. Tuan-tuan tengok status. Ustaz kena ngaji lagi, tak reti lagi lah. Suruh ustaz pula ngaji agama. Dia tak ngaji agama, suruh ustaz ngaji agama. Terbalik kok dia panggil. Istilah hari ni macam-macam lah tuan-tuan, zaman fitnah ni. Cuma nak sebutnya gitu lah. Agama tak ajar kita menyebarkan maksiat yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi. Mana-mana yang dibuat secara sembunyi, kita tahu. Kalau kita nak sebar, kita kena sebar pada orang yang berautoriti sahaja. Tapi sukarlah ni kita ni. Benda-benda gitu ni. Selagi mana rahsia-rahsia ni, definisi rahsia. Sekadar 2 orang itu rahsia. Tapi kalau dah ada yang ketiga, tidak rahsia dah tu. Dia rahsia ni selagi mana dia duduk antara 2 orang je. A dengan B, tu dia panggil rahsia. Kalau dia pergi temu dengan A, aku nak cerita padamu satu rahsia ni. Dia pun cerita pada si A. Mari pada si C pula, aku nak cerita padamu rahsia. Aku tak bagi tahu orang lain ni. Tu bukan rahsia dah tu nama dia. Kalau 2-3 orang dah tahu, tu maknanya kalau ada seorang melakukan dosa, yang melakukan dosa tu orang mukmin muslim kita, secara sembunyi-sembunyi, maka jangan kita sebarkan dosa yang dia lakukan tu. Ayat Quran sebut tu, innal ladzina yuhibbuna an Ayat Quran sebut, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan perkara fahsyat, perkara keji yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dia sebarkan, kata Allah, lahum azabun alim, bagi mereka tu azab yang sangat pedih. Beringat. Sebab tu kata ulama, siapa-siapa, ulama kau hadis Nabi gitu lebih kurang. Siapa-siapa yang menceritakan apa yang nampak di mata dia, apa saja yang terdengar di telinga dia, apa saja yang ternampak di mata, apa saja yang terdengar di telinga, maka termasuklah dalam ayat ni. Tengok jam mata, pergi cerita lalu pada orang lain. Dengar siapa di telinga kita je, pergi cerita pada orang lain. Masuk dalam ayat ni. Nak beritahu, agama tak suruh kita menyebarkan aib orang, kecuali dengan tujuan nak mengislah tu je. Nak baik boleh, nak baiki manusia-manusia yang tergelincir tu, yang jatuh pada dosa dan pada maksiat. Tu saja. Baik. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib ni, al-qailul fahishata walladhi yushi'u biha fil ithmi sawa. Tengok. Nabi kata orang yang mengatakan kekejian dan orang yang menyebarkannya. Orang yang beritahu pada kita tentang suatu kekejian, fahisyah ni ada sebagian ulama mentafsirkan dengan zina. Ada ulama kata segala perbuatan dan segala perkataan yang keji, yang jahat dilakukan oleh seseorang tu. Orang yang mengatakan kekejian, maknanya dicerita pada kita, katakanlah
Lepas tu wallazi yusyi'u biha, dan orang yang menyebarkannya. Sapa kita sapa pada orang lain pula. Dengan tujuannya bukan nak islah. Saja sedap bercerita. Maka Nabi kata fil ithmi sawa, orang ni antara yang bercerita dan yang menyebarkan tu dari segi dosa adalah sama. Sama sebab kita kalau kita tak sebar, tak dengar dia tak boleh nak cerita pada kita sebab kita suka dengar. Kita suka dengar. Cuba kalau kita kata aku tak nak dengar kalau cerita buruk pasal orang lain. Sebab apa? Aku tak boleh buat apa juga kalau mau cerita pada aku pun. Tapi pernah kau kita jawab gitu? Dok lah kita nak tahu. Tu kata tabiat kita memang suka dengar. Benda-benda yang mengaibkan ni. Kecuali mau cerita pada aku ni tujuan apa? Nak suruh mu tegur? Okey. Ni aku cuba. Tapi setakat aku sudah. Mu jangan cerita pada orang lain lagi. Kalau mu cerita pada aku, lepas tu mu cerita pada orang lain pula, dak tu. Bukan niat nak suruh apa? Nak suruh tegur, tapi nak buka aib orang lain. Tu agama tak ajar gitu. Kita cerita pada orang yang boleh membaiki saja. Baik. Habis itu, hadis yang ke-324 akan datang, 325 akan datang tu tak tahulah bila, tahun depan kau, 2 tahun lagi kau. Tengok wallahu a'lam wa ilmuhul atam. Sebab kitab ni kitab besar, kitab Imam Bukhari. Berasa rugi kalau kita baca orang tak ramah. Kalau kita baca di Taman Melati tu orang ramah, maknanya ramah boleh ambil manfaat daripada Amirul Mukminin fil hadis. Ketua lah kepada ulama-ulama hadis Imam Bukhari. Jadi ramah boleh ambil manfaat daripada hadis-hadis Nabi. Kalau tempat tak ramah kita berasa manfaat dia tak luar. Gitulah. Cuma tak ada apa kita mari orang tak ramah pun kita mari kalau kita nak mari. Cuma tak mari sebelum-sebelum ni tu ada halangan-halangan. Tadi pun 6.30 duduk atas jalan lagi. 7.10 tu baru keluar daripada rumah sebab baru sampai rumah. Tapi sebab janji tak nak batal, kita mari. Cuma manfaat daripada kitab ni kita nampak kalau lebih ramai orang dengar, lebih cantik, lebih baik sebab hadis-hadis Nabi. Kita nak berlawan dengan Coldplay tu lah. Kita seorang ustaz ramai-ramai lagi pakat duk ngajar berlakon, seorang ni ramai, seorang tu ramai, boleh lawan lah dengan Coldplay tu. Kalau tidak tak boleh lawan, menang dia. Sebab zaman-zaman fitnah, zaman orang tak minat untuk dengar. Jadi boleh dengar pada orang ramai hadis-hadis Nabi, boleh jadi baik sikit-sikit pun tak apa dah. Gitulah tuan-tuan. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.